ya, ya. Tekan itu button, itu submit button, boleh hantar itu file ya. Okey, itu nak buka file tu cuma klik itu link biru sudah boleh buka. Oh ya, ya. Itu submit button tu dekat bawah page tu. Classroom itu masukkan kod sudah boleh masuk lah itu. Hah? Email awak tu apa? Email dia apa? Susah sangat online learning ini. My name is Deowani. I am 7 years old. My name is Vincent Tang Chi Ho. I am 7 years old. Listen, I am 7 years old. My name is Anson Tan. I am 7 years old. Okey, sebenarnya pembelajaran atas talian ni tak sesuai untuk pelajar darjah 1 kerana mereka memerlukan bantuan dan sokongan juga teman kerana mereka tak mampu nak jalankan aktiviti pembelajaran atas talian ni secara sendiri. Kami kumpulan 8 mencadangkan membina learning environment dengan menggunakan teori blended learning. Jadi, apakah itu blended learning? Okay, blended bermaksud gabungan. Learning tu pembelajaran. Maksud blended learning ialah kombinasi atau gabungan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran secara online. Okay. Terdapat beberapa jenis model dalam blended learning ini, contohnya flex, rotation, a la carte, dan yang biasa kita dengar ialah flipped classroom pun tergolong dalam blended learning. Okay, dalam projek ini, kami bercadang membina satu learning environment berpandukan model enrich virtual. Okay, sebab kami memilih model enrich virtual ini adalah kerana online learning dengan enrich virtual ini lebih kurang sama. Yang bezanya ialah dalam online learning, para belajar tidak semestinya berjumpa dengan guru. Tetapi dalam model enrich virtual ini, perjumpaan dengan guru adalah wajib. Oleh kerana sasaran kami ialah pelajar tahun 1, memandangkan mereka perlukan bantuan. Jadi kami pilih model enrich virtual ini untuk membina learning environment ini. Dalam projek membina learning environment dengan menggunakan new media ini, kami bercadang menggunakan beberapa tools atau application dalam projek kami, iaitu menggunakan Google Classroom dengan Hangout Meet. Okay, yang penting sini Google Classroom adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun kerja sekolah yang diberikan oleh guru ataupun pengumuman yang ingin disampaikan, semua ini akan melalui Google Classroom. Dan Google Hangout Meet itu kami akan menggunakannya untuk video conference session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Abdul Hamid dan saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya di mana saya akan menerangkan proses pembelajaran yang kumpulan kami telah rancangkan dan jalankan terhadap sekumpulan pelajar.
Dan dalam proses ini kami telah memilih YouTube, Google Classroom, Kahoot, Google Form dan Google Hangout Meet sebagai new media yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Okay. Persekitaran pembelajaran yang kami pilih adalah persekitaran pembelajaran atas talian ataupun dalam talian, di mana semua pelajar bebas untuk meneroka dan menyelesaikan masalah mereka mengikut kesiasaan mereka sendirilah. Dan mereka dijadualkan untuk bertemu dengan guru seminggu sekali melalui persidangan video yang akan dilaksanakan selama 1 jam. Seterusnya, aktiviti pembelajaran yang telah kami rancangkan, kami berikan kepada 3 peringkat. Okay, yang pertama adalah peringkat di mana pada waktu ini pelajar laksanakannya secara sendiri. Okay? Di mana pada sehari sebelum berlakunya pertemuan dengan guru, guru akan memberi pengumuman di atas Google Classroom. Guru akan berikan panduan dan arahan apakah perkara-perkara yang perlu pelajar laksanakan dahulu, okay, sebelum pertemuan diadakan. Di sini kami berikan 2 arahan. Yang pertama, pelajar perlu melayari video di YouTube yang telah dipautkan. Di situ ada tajuk yang telah kami berikan. Di sini kami memilih tajuk mata pelajaran sains, iaitu ciri fizikal haiwan untuk pelajar tahap 1. Dan yang kedua, pelajar perlu mencari berapa banyak maklumat mengenai ciri-ciri fizikal haiwan secara sendiri dengan menggunakan kata kunci yang dibekalkan di situ menerusi agensi harian lah, seperti Google yang mereka mudah untuk capai. Itu yang pertama. Yang kedua, besoknya berlakulah aktiviti pembelajaran di mana ada kehadiran guru di situ, iaitu video conferencing. Okay, di sini kami limitkan perjumpaan selama 1 jam. 10 minit yang pertama, pelajar diberi peluang untuk berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan, meluahkan pendapat mereka, pengalaman mereka, apa yang mereka telah lakukan. Dia lebih kurang macam ice breaking lah selama 10 minit. Okay? Kemudian habis sesi tersebut, pelajar diteruskanlah dengan aktiviti yang seterusnya, di mana aktiviti perbentangan pelajar dilaksanakan, di mana pelajar akan menggunakan maklumat-maklumat yang mereka telah perolehi sebelum ni, yang mereka dah cari, untuk dibentangkan dan dikongsi dengan sahabat-sahabat mereka lah. So contohnya saya guru, saya akan pelajar A, cuba ceritakan apa yang telah awak dapat. Dia akan terangkanlah apa yang dia dah dapat, fizikal apa dan sebagainya. Habis sesi perbentangan yang dilaksanakan lebih kurang dalam 20 minit. So 10 minit selepas itu, pelajar akan mengikuti satu permainan sebagai satu peneguhan ataupun menguji minda pelajar lah, di mana pelajar diminta meneka apakah ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan oleh guru mereka. Guru tunjuk contoh pelajar teka, bertanduk, haiwan apa dan sebagainya lah, ataupun berlalai, berkepak, ciri-ciri fizikal dia, dan pelajar meneka secara beramai-ramai untuk memenangilah permainan tersebut. Dan habis sesi permainan tersebut, so berakhirlah sesi video conferencing, dan pelajar akan kembali ke Google Classroom, di mana di sini pelajar diminta melengkapkan penilaian yang diberikan, dan di situ juga pelajar akan dibekalkan pin untuk ke Kahoot bagi menjawab persoalan ataupun permainan yang telah disediakan di sana. Jadi di sini apa yang kami dapat rasakan bahawa perlunya menunjukkan kepada pelajar suatu pembelajaran yang bermakna. Di makna pembelajaran yang bermakna ini memberi kesanlah kepada pelajar tersebut. Ini kami cadangkanlah pembelajaran bermakna dapat dilakukan. Yang pertama,
kita pelajar terlibat dalam menyelesaikan masalah yang nyata dan berpeluang menyampaikan penemuan mereka di khalayak luar kelas. Yang kedua, pelajar berpeluang menggunakan soalan, mengembangkan dan menerapkan kemahiran berfikir secara kritis dan dapat menganalisis mereka sendiri mengenai subjek tertentu. Kemudian pelajar terlibat dalam pembelajaran sosial dengan sebagai satu komuniti dalam menyelesaikan masalah. Dan akhirnya pelajar juga diberi pilihan dengan mengarahkan pengalaman pelajaran mereka. So penting pembelajaran bermakna ni, sebab kalau tak bermakna bagi mereka, pembelajaran tu mereka tak ingat dan mereka tak seronok, mereka tak suka, so mereka tak dapat apa-apa. So kami rasa apa yang kami buat hari ni, kami sarankanlah dan kami suggest aktiviti begini untuk menjadikan pelajar itu mendapat satu pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna untuk mereka. I enjoy learning online because my teacher is good. I enjoy learning online because I like learning from home. I enjoy learning online because my teacher is funny. I enjoy learning online because my teacher is funny. Ketujuh, penilaian dan tugasan. Pembelajaran teradun yang berjaya perlu merangkumi penilaian sumatif dan formatif. Objektif pembelajaran yang diinginkan tidak hanya berfungsi untuk memberi skor akhir kepada pelajar, sebaliknya aktiviti penilaian harus diberi maklum balas yang berterusan dengan menggunakan Google Form yang dapat mengetahui tahap pengetahuan yang diinginkan oleh seseorang guru. Untuk itu kami menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom 1956 sebagai panduan. Semua penilaian dan aktiviti pelajaran dibuat dengan harapan dapat memindahkan pelajar dari tahap pemahaman asas kepada kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam suasana profesional. Penemuan terpenting yang ingin kami kemukakan di sini adalah tidak diragukan lagi bahawa penilaian memberi maklumat kepada guru atau pendidik mengenai apa yang dipelajari oleh pelajar mereka dan sejauh mana mereka mencapai pengetahuan mereka. Tetapi kekuatan penilaian yang sebenarnya datang melalui maklum balas pelajar terhadap guru tersebut. Kemudian meningkatkan kualiti pelajaran bagi menentukan sejauh mana pelajar dapat menguasai pembelajaran. Kita harus meningkatkan kualiti pelajaran dengan menentukan sejauh mana penguasaan pelajar sepanjang pembelajaran. Reka bentuk struktur ini mempunyai pelbagai kelemahan dan batasan. Ini kerana kelas di alam ayam ini akan banyak bergantung pada ketersediaan sambungan internet, penyediaan rangkaian internet yang boleh dipercayai kerana ia menjadi satu cabaran paling penting yang dihadapi oleh guru untuk menggunakan Google Hangout Meet ini. Rangkaian yang lemah ataupun yang tidak berapa bagus pasti menjadikan komunikasi di antara guru dan pelajar tak berfungsi dengan baik. Untuk menangani perkara ini, penting bagi para guru untuk memastikan bahawa kapasiti internet mereka mencukupi untuk perhubungan atau sesi pembelajaran. Kesimpulannya, assignment kami untuk memastikan satu persekitaran pembelajaran ini disesuaikan dengan penggunaan new media, rancangan yang sistematik dan pilihan new media perlu dititikberatkan. Dengan adanya semua ini, jangan lupa pula kita mengaplikasikan amalan terbaik dalam pembelajaran seperti membuat rancangan,
jalankan ujian rintis dan uji sejauh manakah fungsi dan kepesanan aplikasi yang kita gunakan. Dan yang penting sekali, kita hendaklah bersabar dan bersedia dekat alternatif kedua supaya pembelajaran dan pelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar.